A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 15 hari bulan Syaban. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama di muka surat. Insya-Allah hari ini tadabbur muka surat 284. Insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama menyambung lagi tadabbur kita di surah Isra ayat yang ke-18 sehingga ayat yang ke-27 insya-Allah. Moga-moga sahabat-sahabat semua yang bersama dengan kita pada hari ini, yang bersama dengan kita bila-bila masa, yang menonton tadabbur ini, sesi tadabbur ini, diberikan kesihatan yang terbaik insya-Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala bimbing kita insya-Allah untuk memahami Al-Quran, dan seterusnya insya-Allah untuk dimanfaatkan. Insya-Allah kita manfaatkan apa yang kita dapat ni untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah hari ini saya akan baca seperti biasa. Seperti biasa juga terima kasih saya nak ucapkan kepada yang telah memberi feedback suara dan juga gambar. Dan yang keduanya, diharapkan kepada semua sahabat-sahabat semua yang bersama dengan kita, yang sedang menonton, yang sedang bersama, yang sedang melihat, untuk membuka mushaf insya-Allah. Moga-moga kita dapat manfaat daripada sesi kita ini yang terbaik, yang maksimalnya. Muka surat 284 ayat yang ke-18 daripada surah Isra insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, tadi saya dah bacakan sikit ayat yang ke-18. Jadi insya-Allah sesi kita sekarang ni ialah menyambung apa yang telah kita baca sebelum daripada ni, iaitu Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam ayat ni, ayat yang ke-18 ni, iaitu tentang keadaan sikap manusia. Manusia ni Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka dunia ni. Mereka berada di atas dunia ni. Tetapi mereka selepas daripada ni mereka akan mati. Kita semua akan mati. Selepas daripada mati, itulah hari pembalasan. Tapi ada manusia yang mana semasa mereka ni berada di atas dunia, mereka buat sesuatu, mereka nak balasan atas dunia ni. Mereka nak terus dapat apa atas dunia ni. Mereka nak dunia ni. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut kat sini kan, mangkana, siapa yang adalah yuridul ajilata, dia nak yang segera. Yang segera sini, ajilah ni maksud satu benda yang segera. Bukan makanan segera ni, tapi makna dia nak benda yang dia nak terus, dia nak cepat apa-apa. Ajilah maksudnya dunia sini ajilah maksudnya dunia. Allah Subhanahu wa taala kata siapa yang nak macam tu, nak benda yang segera ni, ajjalna lahu fiha, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah taala akan beri kepada dia, segerakan kepada dia. Dia nak segera, Allah taala bagi. Ajjalna lahu fiha, iaitu dalam dunia ni. Jadi dia nak sangat, Allah taala bagi. Jadi maksudnya sini ialah dia tidak ikhlas lah. Itu dia nak balasannya bukan daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia nak balasan daripada atas dunia ni, sama ada manusia ke, balasan apa-apalah, dia nak yang tu. Itu tujuan dia. Jadi Allah Ta'ala kata kami akan beri kepada dia kalau dia nak. Manasya liman nurid. Apa-apa yang dia nak, Allah Ta'ala beri. Dan liman nurid, tapi bagi sesiapa yang dikehendakilah, maknanya tak semua akan dapat. Maknanya dunia ni tak pasti dapat. Sebab apa? Allah Ta'ala dah katakan liman nurid, kepada orang yang dikehendaki saja. Tak semua orang akan dapat. Jadi, dan juga tak semua benda dia dapat. Tak semua orang dapat, tak semua benda dia dapat. Jadi manasya tu makna Allah, apa yang Allah Ta'ala nak berilah, dia akan berilah. Jadi sebab itulah kita kata ada kegagalan sebagainya dalam kehidupan dunia ni. Tapi nak cerita sini bukan masalah gagal tak gagal dalam dunia tu, tapi nak ceritanya orang yang nak dunia, Allah Ta'ala mungkin akan beri dunia pada dia.
summa ja'alna lahu, tapi Allah tak kata ingat, ja'alna lahu, kami jadikan untuknya jahannam, neraka jahannam, yaslaha, dia akan masuk ke dalamnya. Kemudian mazmuman, dalam keadaan mazmuman ertinya ialah maluman, ertinya ialah dia ni akan dicela, dalam keadaan tercela, dan masuk dalam neraka dalam keadaan tercela pula, madhura, iaitu jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan di sini kan, iaitu dalam ayat 18 ni yang baru saja kita baca, Allah SWT sebutkan ada manusia ni, ada yang nak macam tu, dia nak dunia dan dia tak fikir pasal akhirat dah. Jadi Allah Ta'ala mungkin akan beri pada dia. Jadi sebab itulah orang yang dapat dunia, dia kejar dunia dan dia dapat dunia, kita jangan heran. Sebab apa? Allah Ta'ala dah janji dah, kemungkinan Allah Ta'ala beri kepada dia. Seterusnya kita tengok ayat yang seterusnya ialah ayat yang ke-19. Ayat ke-19 Allah Ta'ala kata, waman aradal akhirah, terbalik daripada tu. Tengok kan, jadi ada satu jenis manusia, ada orang yang nak dunia al-ajilah. Allah Ta'ala namakan, bukan sebut dunia, tapi dia nak benda segera. Allah Ta'ala beri pada dia. Allah Ta'ala kemudian kata, waman aradal akhirah, siapa yang nak akhirat, nak pahala akhirat, maknanya kan, nak syurga, nak dibuat satu benda kerana nak syurga, kerana nak pahala, kerana nak balasan daripada Allah. Balasan dunia ni kalau dapat, ya, tapi tak dapat, tak kisah, dia tak penting sangat bagi dia kalau tak dapat dunia ni. Itu jenis yang kedua ni. Jadi Allah Ta'ala kata, bukan dia tak nak, bukan dia tak nak, tapi kalau tak dapat pun dia tak jadi masalah, asalkan yang penting dapat akhirat. Jangan dunia dapat tapi akhirat tak dapat. Lebih baik dapat akhirat tapi kemungkinan dapat dua-dua. Jadi kita tengok ayat ni, Allah SWT kata, waman aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha, dan dia kemudian berusaha, bukan tak berusaha. Maknanya siapa nak akhirat, dia nak saja akhirat tapi tak berusaha, tak jadi. Kita nak sini Allah Ta'ala sebutkan wa sa'alaha sa'yaha. Perkara kedua, nombor satu ialah niat dia mesti ikhlas. Dia nak tu akhirat, iaitu nak pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keduanya dia berusaha, wa sa'alaha sa'yaha. Kemudian yang ketiganya wa huwa mu'min, syarat dia, akidah dia mesti betul. Jadi maknanya kalau ikut dalam ayat yang ke-19 ni, kita tengok ada 3 perkara Allah Ta'ala sebutkan, iaitu untuk mendapat kejayaan kita ni, iaitu yang pertama sekali mesti beriman, yang keduanya mestilah niat tu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak akhirat, yang ketiga mesti buat benda tu. Jadi kalau kita dalam setengah ayat lain akan kata dalam bentuk apa ni, illal ladzina amanu wa amilus solihat, dan dia beramal dengan amalan soleh, jadi wa amilus solihat, amalan-amalan yang solihah. Jadi Allah SWT sebut sini, tengok kan, Allah Ta'ala kata man aradal akhirah, nombor satu. Yang keduanya ialah wasa'alaha sa'yaha, dia mesti berusaha, dan kemudian dia wahuwa mu'min, dalam keadaan dia itu adalah beriman. Allah Ta'ala kata faulaika kana sa'yuhum mashkura, orang yang macam itulah ya Allah Ta'ala, yang mana usahanya itu mashkura artinya lah makbulan, musaban, iaitu dia akan diberi ganjaran, diberi balasan oleh Allah Ta'ala dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya kalau tak cukup syarat ni, tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak beriman, walaupun sa'yuhum bagus kata, wa sa'alaha sa'yaha, Allah Ta'ala tak, dia sa'a, dia dah berusaha, tetapi tak aradul akhirah, dia nak benda lain. Sebagaimana yang berlakulah, kita tahu dalam peperangan Uhud ni, ada orang yang mana mati dalam peperangan Uhud tu, dia bersama dengan tentera Islam, tapi Nabi SAW kata dia adalah ahli nar, dia adalah ahli neraka. Kerana apa? Kerana dia tu, walaupun pada masa tu diceritakan bahawa dia telah bunuh 8 orang, 9 orang tentera musyrikin dalam masa peperangan Badar, tapi on the way balik daripada ke Madinah, di Uhud, dia bunuh 8 ataupun 9 orang di Uhud tu, on the way balik, kemudian dia mati. Kemudian Nabi SAW kata dia adalah ahli neraka. Kerana bila ditanya, dia berjuang, dia kata saya berjuang kerana kita ni orang Madinah, kita mesti mempertahankan Madinah. Tu kata-kata dia yang mana Nabi kata tak boleh benda tu. Siapa yang berjuang fi sabilillah saja yang akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala sebut sini faulaika kana sa'yuhum mashkura, orang yang mana begitulah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Disebut sini mashkura, makna diterima kasihkan lah kalau kita katakan, tetapi maksud dia ialah situ ialah makbulan, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat yang ke-20 kita tengok sekarang, Allah Ta'ala sebutkan kullan. Sekarang Allah Ta'ala dah sebut dalam ayat yang kini, kalau kita tengok kan, ayat 18 satu jenis, ayat yang ke-19 satu jenis. Sekarang ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata sini iaitu kullan, kedua-dua tu, iaitu numiddu haula'i wa haula'. Makna haula' ni
mereka ini haula ni, mereka ini Allah Ta'ala kata numiddu nu'ti, kami berikan. Makna kedua-dua tu Allah Ta'ala kami berikan. Maknanya Allah Ta'ala dah janji dah sini kan, siapa yang berusaha atas dunia ni dia akan dapat. Dia berusaha dengan cara yang betul, berusaha keras, maka dia akan dapat. Tak kira dia tu muslim ke kafir. Allah Ta'ala kata numiddu haula wa haula, mereka ni kan, min ata'i rabbik, daripada pemberian Tuhan. Maknanya dalam dunia ni ikut kesungguhan mereka. Kalau mereka kerja dengan betul, mereka kerja bersungguh-sungguh, mereka akan dapat. Jadi sebab tu bila kita tengok kan, orang kafir pun dapat ni. Jadi mana benda ni Allah Ta'ala dah sebut dah dan sini kan. Allah Ta'ala kata kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Tetapi jadi Allah Ta'ala pun kata kan, konsep dia ialah wa ma kana ata'u rabbika mahzura, dan tidak adalah pemberian Tuhan itu mahzura maksudnya ialah terhalang. Maknanya kan Allah Ta'ala bukanlah maknanya bila orang Islam saja Allah Ta'ala akan beri, kalau orang tak Islam walaupun dia usaha macam mana dia tak akan dapat. Tak, kalau orang kafir walaupun kalau dia berusaha bersungguh-sungguh, berusaha dengan betul, maka dia akan dapat. Sebab itulah kita tengok kan orang kafir kan, dengan majunya, dengan begini, kita tengok atas dunia sekarang yang berlaku kan. Jadi kenapa macam ni? Kenapa tak boleh? Sebab Allah Ta'ala dah sebut sini, kalau mereka berusaha, dia tak mahzur. Wa ma kana ata'u rabbika mahzura, pemberian Allah atas dunia ni dia tak mahzur. Dia nak jadi istidraj ke, dia nak jadi apa ke, tu cerita lain lah, maknanya macam-macam bentuk lah kan tetapi Allah Ta'ala dah sebut sini, dia tak mahzur, dia tak halang manusia ni nak dapat apa ni kalau dia berusaha betul-betul. Kalau orang Islam pun kalau tak berusaha betul-betul, Allah Ta'ala tak akan beri juga, tak akan dapat dunia ni. Jadi walaupun pahala dia dapat pahala dapat kerana amalan-amalan dia kerana Allah, tapi kalau dia tak berusaha bersungguh-sungguh, jadi itulah konsep manjadda wajada tu. Seterusnya ialah ayat 21. Allah Ta'ala kata unzur, Allah Ta'ala kata tengok kan, unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din, bagaimana Allah Ta'ala telah faddalna, kami lebihkan sebahagian daripada mereka ke atas sebahagian yang lain. Kita tengok kan, maknanya orang manusia ni Allah Ta'ala ada yang lebih kepada dia dapat lebih kan. Itu semua pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Usaha mereka, dengan usaha mereka dapat lebih. Jadi benda tu tak pelik kan, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut kan, Allah Ta'ala sebut. Jadi kalau kita tengok atas dunia ni kan, maknanya ada lebih, orang ni lebih, orang ni lebih, tapi bukan itu kelebihan yang sepatutnya menjadi penilaian bagi seorang Muslim. Seorang Muslim dia tak tengok benda tu. Ni bukan cerita, bukan maksudnya jangan berusaha, tak bukan maksud macam tu, tapi maksudnya ni janganlah kelebihan itu yang menentukan bahawa kita nak kata bahawa ni adalah lebih tinggi dan tak tinggi. Penilaian kita diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini. Allah Taala kata walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila, pemberian sebenar ialah pemberian yang paling besar, yang lebih besar darjat dia, ketinggian dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala lah di akhirat. Sebab tu dia kata sini, Allah SWT kata walal akhiratu akbaru darajat, sesungguhnya akhirat itulah yang akbaru darajat, yang lebih besar darajatnya, dan kemudian wa akbaru tafdila, dan itu yang kelebihan yang sebenar-benarnya, yang lebih besar kelebihan kurniaannya. Jadi kalau orang dapat dunia, janganlah kita rasa bahawa dia telah tinggi dan sebagainya. Siapa yang meletakkan, merasai bahawa orang yang dapat dunia tu, maka dia tu lebih tinggi daripada orang yang dapat akhirat, orang yang buat akhirat, maka itu satu kesilapan. Allah Ta'ala sudah sebut sini kan, kesilapan dalam penilaian. Allah Ta'ala nak betulkan kita punya mindset kita kan. Mindset kita ialah kelebihan sebenar ni ialah apabila orang tu dapat akhirat. Jadi sebab itulah kita tengok kan, kalau orang dapat akhirat sepatutnya kita pandang dia lebih daripada orang yang dapat dunia. Ini cerita bukan cerita menidakkan usaha dan sebagainya kan. Tapi dari segi kelebihan Allah Ta'ala nak sebut kan. Kemudian la taj'al ma'allah, ayat yang ke-22, Allah Ta'ala kata jangan kamu jadikan. Ini ialah cerita masalah akidah. Ya Allah Ta'ala kata la taj'al ma'allah ilahan akhar fataq'uda mazmuman makhzula, jangan kamu jadikan bersama dengan Allah itu ilahan akhar. Maknanya sebagaimana yang dilakukan oleh orang Quraisy dulu di zaman Nabi ni. Mereka ni bukanlah menolak Allah. Allah tu sebahagian daripada Tuhan bagi mereka. Tapi Lata, Uzza, Manat, Manhubal, macam-macam tu, semua tu adalah merupakan Tuhan juga di samping Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah nama dia syirik. Kalau tolak Allah terus, tolak Tuhan ini, itu nama dia dah etis, komunis kan, itu dah ilhad tu dalam bahasa Arabnya. Jadi sekarang ini
bukanlah mereka ni ilhad, mereka ni syirik. Syirik ni artinya Allah tu ada juga, Tuhan lain pun ada juga, sampai jadi bercampur aduk kan. Oh, ini ada kuasa ni, ini ada kuasa ni. Jadi Allah Ta'ala kata wala la taj'al, jangan kamu jadikan ma'allah, bersama dengan Allah, maknanya kan, maknanya sama-sama dengan Allah itu ada ilahan akhar, Tuhan-Tuhan yang lain, sembahan yang lain. Kemudian fataq'uda, kalau kamu buat macam tu, kamu akan jadi mazmuman. Allah Ta'ala tadi kita dah baca tadi, mazmuman maknanya maluman, tercela, perbuatan tercela. Makhzula, maknanya makhzula ni mana? Terhina. Dalam bahasa Arab dia kata la nasiralak, tak akan ada penolong kamu, kamu tak akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maknanya tercopoklah kamu, tercoroklah kamu kalau kamu buat macam tu. La taj'al. Seterusnya insya-Allah kita akan tengok ayat yang ke-23. Ayat 23 ialah ayat tentang beberapa perkara suruhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita semua. Apa dia? Allah Ta'ala memulakan dalam ayat 23 ni dengan wa qadha. Wa qadha artinya ialah amara, maknanya iaitu Allah Ta'ala menyuruh, maknanya. Wa qadha, qadha ialah menetapkan, qadha adalah, dari maksud di sini lah wa qadha rabbuka, rabbuka Tuhan kamu menyuruh kamu. Gitu. Wa qadha rabbuka, Tuhan kamu suruh apa kamu ni? Nombor satu, alla ta'budu illa iyyah. Nombor satu ialah kamu tak boleh sembah selain daripada dia sahaja. Tak boleh syirik, tak boleh mengabdikan diri kepada Allah. Kamu hendaklah mengabdikan, alla ta'budu illa iyyah, kamu hanya boleh hambakan diri kepada Allah Ta'ala saja. Jangan mengambil Tuhan-Tuhan yang lain, jangan sembah yang lain kan, tak kiralah nafsu kamu ke, otak kamu ke, pemikiran kamu ke, ataupun pemikiran orang lain ke, ataupun berhala ke dan sebagainya. No. Wa qadha rabbuka, itu nombor satu, alla ta'budu illa iyyah, itu nombor satu. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh kamu dengan wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua ibu bapa hendaklah kamu ihsan, maknanya berbuat baik. Buat baik ni macam mana buat baik ni kan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut ni salah satu daripada bentuk buat baik di sini dalam ayat ni. Dalam ayat yang lain, dalam hadis banyak lagi lah kan untuk ni kan. Jadi setiap daripada kita ni Allah Ta'ala ingatkan kena buat baik kepada ibu, tak kira dia ni Muslim, dia ni kafir, tak kira kan ibu bapa tu macam mana kan. Tapi Allah Ta'ala sebut wabil walidaini ihsana, umum situ mana-mana dua ibu bapa. Kemudian imma yablughanna indakal kibar, Allah Ta'ala sebut sini sekarang salah satu daripada bentuknya, penjelasannya bagaimana cara nak buat baik. Kalaulah, dia kata imma, kalaulah yablughanna indaka, setelah sampailah indakal kibar ahaduhuma, salah seorang daripada keduanya telah tua. Tak kira lah kan mak ke ayah kedua-duanya ke kan, telah sampai kepada umur tua. Al-kibar tu makna besar maknanya, tapi maksudnya tua lah situ kan. Dan dia ni ada bersama dengan kamu, au kilahuma, salah seorang daripada keduanya, atau satu atau kedua-duanya sekali, salah seorang ataupun kedua-duanya sekali. Allah Ta'ala kata fala takullahuma uffin, jangan, tengok kan, ini maknanya halusnya Allah Ta'ala sebutkan perkara yang minima yang tak boleh kan. Yang maksimal lagi lah tak boleh. Apa dia? Even kamu mengatakan kepada mereka ni apa? Lahuma uffin. Dalam bahasa Arab uffin ni dia boleh baca uffa dengan satu baris, dia boleh baca dengan uffan, dia boleh baca dengan uffin, dia boleh baca dengan uffi, gitu kan, satu baris. Jadi bagi bawah ada, bagi atas pun ada. Jadi dia boleh uffa, uffan, uffin, uffi, gitu. Ada 4 di situ kan. Jadi Allah SWT sebut ni, jangan kamu mengatakan, dalam bahasa Arabnya uffin tu ialah maknanya ialah, kalau ikut maknanya ialah tabban, gitu. Tabban, sebagaimana katanya Abu Lahab kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semasa Nabi berceramah di atas bukit Safa tu, kata tabban laka ya Muhammad, kata dia kan. Jadi tabban ni maksudnya ialah maknanya celaka, maknanya celaka makna. Jadi perkataan ni taklah mesti celaka, bukan apa benda kan, yang menyebabkan, ulama kata yang menyebabkan terasa hati kepada ibu bapa tu. Jadi jangan kamu ungkapkan perkataan. Jadi kalaulah ungkap perkataan tu tak boleh, artinya ialah buat perkara-perkara yang lebih lagi lah tak boleh. Itu nama dia qiyasul aula, nama dia
dalam usul fiqhnya, iaitu Allah Ta'ala sebutkan perkara yang kecil bukan maknanya perkara tu sahaja yang tak boleh, tapi perkara yang lebih daripada tu lagilah tak boleh. Sepat ke, terajang ke, tumbuk ke, fizikal punya ni lah kan, lagilah tak boleh. Kalau kata ufin tak boleh, apatah lagi kalau lah mengutuk-ngutuk ibu bapa dan sebagainya kan, itu kan, jadi tak boleh. Jadi Allah Ta'ala kata wala tanharhuma, dan kemudian jangan kamu tanhar. Tanhar ni dalam bahasa Arabnya ialah maknanya, kalau terjemahan kita herdik kan, iaitu mengatakan perkataan-perkataan yang menyebabkan terasa hati dia kan. Herdik minta maaf herdik ke, sergah ke, ni bukan bergurau maknanya, tapi memang marah dengan perkataan marah, sebab kita tengok selepas ni. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Wa kullahuma qaulan karima, hendaklah kamu katakan kepada keduanya, ibu bapa kita ni, dengan kata-kata yang karima, kaulan karima, iaitu kaulan yang jamila. Karima di sini maknanya jamila, dalam tafsir Jalalain sebut kan, maknanya ialah satu kata-kata yang indah, yang disukai dan sebagainya kan. Tapi kemungkinan juga dikatakan, nanti kita akan tengok kan, dalam ayat 25 nanti kan. Jadi ayat 24 ni Allah Subhanahu Wa Taala kata, apa dia Allah Taala kata? Apa sikap kamu lagi? Memang banyak kan dalam ayat ni Allah Ta'ala sebutkan bagaimana sikap yang sepatutnya ada pada seorang anak ni. Semua kita adalah anak kan, tapi kemungkinan ada sebahagian kita ibu bapanya dah tak ada. Jadi apabila ibu bapa dah tak ada, so tak ada peluang lah dia nak berbuat baik kepada ibu bapa dia kan. Jadi orang yang ada ibu bapa ni, dia ada dua kan, dia boleh jadi dua. Ada orang yang mungkin dia dapat dosa dengan ibu bapa dia tu, hasil daripada adanya ibu bapa dia dapat dosa, dan kemungkinan dia akan dapat pahala yang banyak dengan ibu bapa dia tu kan. Zaman sekarang ni mudah sangat kan, so kita boleh kontak, tanya khabar dan sebagainya lah kan. Boleh connect kan. Dulu susah nak kena telefon tahun 70-an, tahun 60 kan, nak telefon pun susah, telefon tak ada rumah, jadi tak boleh tanya khabar kan. Sekarang ni mudah saja kan, mungkin boleh setiap hari pun boleh kan, tiap-tiap masa pun boleh. Jadi Allah SWT sebut sini, seterusnya ialah wakhfid lahuma janahaz zulli minar rahmah. Allah Ta'ala kata, dan hendaklah kamu wakhfid ni maknanya rendahkan lahuma untuk keduanya, janahaz zulli, ini adalah ungkapan kecantikan bahasa Arab lah kan, iaitu apa? Janah ni ialah sayap, az-zulli ni kehinaan. Jadi maknanya hendaklah kamu rendahkan sayap kehinaan, minar rahmah, dengan rahmah, iaitu kehinaan rahmah, maknanya kamu adalah menunjukkan rasa sangat-sangat sayang kepadanya, rendahkan diri kepadanya kan. Wa qur rabbirhamhuma, dan kemudian seterusnya Allah Ta'ala minta kepada kita supaya katakan rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa tu kan, iaitu sentiasa berdoa kepada ibu bapa. Ya Allah, dia kata wakul katakan, dan katakan, hendaklah kamu katakan rabbirhamhuma, ya Allah irhamhuma, kasihilah kedua ibu bapaku. Itu maksud kama rabbayani shaghira, sebagaimana dia mendidik aku semasa kecil. Semasa dia sayang kepada aku masa kecil kan, itu rabbayani ni makna tarbiyah lah kita katakan. Tapi tarbiyah ni macam-macam bentuk, ada tarbiyah bagus, tapi paling kurang tarbiyah ni dia menjaga, memberi makan kan, menyayangi, saling lamping dah, dan macam-macam lagi kan, benda-benda yang dibuat kan oleh ibu bapa kita, menjaga kita daripada kecil sehingga kita dibesarkan. Jadi Allah SWT sebut ni, doakan rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, semasa aku kecil dulu, maka aku ni gini-gini kan, maka menjaga aku, maka kasihanilah dia ya Allah, mereka berdua ya Allah. Dan kemudian Allah Ta'ala sebut selepas daripada tu ialah kemungkinan kita ni sayang pada ibu bapa kan, hati tu sayang kan, tapi kadang-kadang kita ni tak kena cara menyebabkan mungkin ibu bapa terasa hati, tapi kita tak berniat macam tu. Kadang-kadang ada orang macam tu kan, iaitu kita ni mungkin cara kita tak pandai, cara tak kena menyebabkan dia terasa hati, ataupun tak matching kan. Cara kita mungkin lain, kita rasa itu adalah ni, sedangkan kita tidak berniat. Kemungkinan ada orang macam tu kan. Jadi kalaulah ada orang yang macam tu, maka Allah SWT sebutkan selepas daripada tu, iaitu dalam ayat yang ke-25. Allah Ta'ala kata rabbukum, Tuhan kamu, a'lamu bima fi nufusikum, lebih tahu apa yang ada dalam hati kamu. Maknanya kalau kamu ada dalam hati kamu perasaan sebenarnya kamu sayang, tapi cara tak kena dan sebagainya kan, maknanya kamu tidak berniat lah kan, untuk langsung tak ada niat untuk membuat satu benda yang menyakitkan kepada ibu bapa, tapi mungkinlah tersilap kamu. Jadi Allah Ta'ala kata sini kan,
iaitu rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati kamu. Jadi oleh kerana itu, janganlah kamu risau kalau sebenarnya yang penting ialah kamu ni memang betul-betul sayang kepada ibu bapa, nak buat baik kepada ibu bapa, dan kemudian kalau kesilapan itu Allah Ta'ala sebut sini, Allah Ta'ala maafkan. In takunu solihin, Allah Ta'ala kata kalau kamu ni soleh, iaitu soleh itu sendiri mana ta'iin, iaitu taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fa innahu kana lil awwabina ghafura. Allah Ta'ala kata sesungguhnya Allah itu bagi orang-orang awwabin. Awwabin artinya ialah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mentaati kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu kembali taat. Dulu asalnya awwab ni maknanya kembali. Jadi mungkin dia dah lari sikit, tapi kalau orang tu kembali semula kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan ghafur, maafkan kesalahan-kesalahan dia. Iaitu awwabin. Jadi Allah Ta'ala, jadi ayat 25 ni nak katakan bahawa sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu, jangan risaukan. Allah Ta'ala tahu hati kamu. Kalau kamu benar-benar sayang kepada ibu bapa, kamu sebenarnya tidak berniat untuk mendurhakai, kamu tidak berniat untuk berbuat jahat kepada ibu bapa, kan kamu sayang pada dia, cuma kesilapan teknik dan sebagainya kemungkinan, ataupun kamu terlupa dan sebagainya, itu yang akan kamu apabila kamu kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan ampunkan, insya-Allah. Allah Ta'ala ghafur. Jadi kemudian seterusnya ialah ayat yang ke-26. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubazzir tabzira. Allah Ta'ala sekarang ni suruh kita ni, mengarahkan kita supaya memberi. Ati maknanya bawa datanglah, artinya i'ti, iaitu berilah zal qurba haqqahu, orang-orang yang mempunyai kekerabatan dengan kita. Mana orang mempunyai hubungan kerabat kita panggil, orang Melayu panggil kerabat, silaturahim dan sebagainya, maka kena berikan hak dia. Apakah hak dia? Ulama' sebut dalam jalan lain disebut ialah yang dimaksudkan dengan hak ni iaitu albir wassilah, iaitu hubungan silaturahim. Jadi kena jaga hubungan silaturahim sesama kerabat. Itu termasuk dalam suruhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan. Bukanlah kerana hanya menjaga sosial, bukan, tetapi itu adalah arahan daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata wa atizal qurba haqqahu, hak mereka. Kemudian siapa lagi? Dan juga orang miskin. Makna berilah kepada orang miskin hak dia. Apa hak dia? Kena bantu. Wa banas sabil, dan juga orang-orang yang putus di dalam perjalanan. Maknanya family dia jauh dan sebagainya, kan. Ini kemungkinan kalau zaman dulu keadaan dia ialah lebih dahsyat lagi lah. Sebab apa? Tak ada telefon, tak ada kad kredit, tak ada apa, kan, tak ada, mungkin kan hotel tak ada, jadi kena tolong dia, kan. Zaman sekarang pun ada jugalah, kan, kemungkinan berlaku ni, kan. Tapi kita kena ingat, mindset kita ialah menolong orang-orang yang berkeputusan, yang mana jauh berada daripada family dia dan sebagainya. Jadi kita tolong dia. Wa atizal qurba haqqahu wal miskin wa banas sabil wala, dan kemudian wala tubazzir tabzira, jangan kamu membazir. Jadi membazir ni, ulama' memberi definisi membazir ni artinya ialah apabila kita ni membelanjakan sesuatu benda, walaupun harta kita, bukan harta orang, harta kita, tapi dengan cara yang tidak betul dari segi syarak dan juga dari segi adat. Syarak ni maknanya bersalahan dengan syarak. Apa-apa saja yang menyalahi syarak, apabila digunakan, dibelanjakan, maka itu adalah membazir, nama dia. Yang keduanya dari segi adat. Maknanya dari segi adat, tengok dari segi adatnya memang tak patut. Apa ni buat benda ni, contoh kan makan sampai 1,000 seorang, contoh, kan. Jadi tu membazir, tu kan nama dia, kan, sampai 1,000 seorang, kan. Sedangkan makan ni, kan, kalau kita kata RM10, RM15 seorang tu, itu macam logik lagi. Ini macam tak logik dari segi adatnya. Jadi itu adalah ulama' kata termasuk dalam membazir. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala larang wala tubazzir tabzira innal mubazzirin, sesungguhnya orang-orang yang mubazir ni kanu ikhwan asyayatin, dia adalah ikhwan asyayatin, iaitu saudara syaitan. Maksud saudara syaitan ni, kata tafsir jalan lain lah, ala tariqati syaitan, iaitu mengikut cara syaitan ni. Inilah jalan syaitan ni, orang bazir ni. Jadi wa kana syaitan li rabbih kafura, Allah Ta'ala kata sedangkan syaitan ini kafur terhadap Tuhannya. Kafur daripada kafara, kafirun, kafur maknanya sangat-sangat melampaui kufur kepada, sangat-sangat menentang, sangat-sangat maknanya tidak lawan. Kalau ikut asal maknanya tidak berterima kasih kepada Allah. Sedangkan Allah Ta'ala dah beri, dia tahu, kan,
Iblis ni tahu kan, dia kenal Allah SWT, tapi kena kejahatan dia hasut anak Adam kan. Jadi Allah Ta'ala kata jangan ikut, ini adalah cara syaitan kan, ini adalah cara jalan syaitan, kamu nak jadi saudara syaitan ke kamu, jadi jangan membazir kan. Seterusnya insya-Allah kan kita akan tengok insya-Allah dalam sesi akan datang ayat 2 muka surat 285 daripada surah Isra insya-Allah bersama kita insya-Allah setiap hari. Alhamdulillah, moga-moga Allah Subhanahu taala akan berikan kepada kita sedikit pengajaran kan, pelajaran daripada apa yang kita baca pada muka surat 284 pada hari ini. Jadi jangan lupa insya-Allah setiap hari satu muka surat, moga-moga kita akan dapat sentiasa dapat walaupun sedikit daripada Al-Quran yang mungkin kita akan baca pada bulan Ramadan ni dengan banyaknya insya-Allah kan. Moga-moga insya-Allah Allah SWT akan beri sedikit kefahaman daripada kita nampak apa yang diceritakan oleh Allah SWT. Jangan insya-Allah jangan lupa insya-Allah untuk share, untuk subscribe, untuk follow, untuk like, untuk komen kan dalam Facebook dan juga dalam YouTube kita insya-Allah kan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.